ketika mood politik negara ke arah pilihan raya umum yang ke-15 dan UMNO memilih untuk menangguhkan pemilihan parti, kenapa keadilan memilih untuk mengadakan pemilihan? Silakan Datuk Seri. Terima kasih Saudara Azman, terima kasih rakan panel Dr. Zaleha. Kenapa kita buat pemilihan pada tahun ini? Ada 3 perkara. Yang pertama, tempoh pegang jawatan ahli Majlis Pimpinan Pusat, wanita, angkatan muda dan pimpinan cabang, tempoh itu adalah tempoh 3 tahun bermula daripada tarikh akhir kita buat pemilihan parti, iaitu pada tahun 2018. Dan Perlembagaan Parti juga membenarkan kalau kita nak sambung, nak elak pemilihan, kita boleh sambung tidak melebihi 18 bulan. Dan kita dah pun guna pakai klausa itu. Kita tamat sebenarnya November tahun lepas. November 2021. 2021. Jadi Majlis Pimpinan Pusat telah bersetuju untuk mengguna pakai klausa penangguhan tidak lebih 18 bulan. Bermaksud berakhir Mei 2022. Itu tempoh. Jangka hayat kita tu boleh berakhir 2022. Baik, 2023. 2023. Baik, ya. Jadi kita sekarang dalam tempoh sambungan jangka hayat lah. Bermaksud kita boleh pilih nak buat sampai tempoh maksimum. Jadi ada masa sebenarnya boleh, untuk ditangguhkan lagi. Masih boleh. Baik. Itu tidak melebihi Mei 2023. Tetapi kenapa kita pilih sekarang? Ada 2 sebab. Okey. Pertama, Majlis Pimpinan Pusat sebagai badan pembuat keputusan tertinggi dalam parti. Kalau kongres tahunan itu kongres tahunan, pembuat keputusan paling tinggi. Tapi kongres tahunan itu setahun sekali. Jadi MPP menjalankan tugas untuk membuat keputusan-keputusan dasar mengenai pemilihan. Walaupun kita telah mendapat mandat daripada kongres dan kita telah mendapat izin daripada ROS untuk kita boleh melanjutkan tempoh pemilihan, tapi kita buat sekarang. Kenapa? Yang pertama, MPP kemudiannya membincang dan berpendapat bahawa mandat demokrasi daripada anggota parti kepada pimpinan itu mandatnya 3 tahun. Mandat asalnya 3 tahun. Sebagai parti reform yang bergerak di atas landasan demokrasi, kita berpendapat menghormati mandat demokrasi itu wajib didahulukan. Okey, biarpun kita guna pakai klausa lanjutan, tetapi tidaklah menjadi halangan untuk kita menjalankan sekarang, iaitu dalam tempoh lanjutan tidak sampai maksimum bulan Mei. Sekarang boleh buat sesuai dengan mandat demokrasi anggota itu adalah 3 tahun. Baik, itu yang pertama. Bermaksud kita tak mau guna alasan teknikal yang lain atau alasan-alasan seumpamanya untuk melengahkan. Yang pertama. Yang kedua, alasan paling kuat, MPP telah menghuraikan sebab musabab, mengambil kira semua pandangan, iaitu selepas peristiwa Sheraton, ya Azman, berlaku banyak kekosongan. Ada vacuum. Ada vacuum dari beberapa pimpinan tertinggi dalam struktur kepimpinan parti. Bila kita hilang timbalan, kita hilang naik. Kita hilang ketua wanita, kita hilang timbalan ketua angkatan muda, kita hilang sejumlah ahli MPP. Ini kita cerita struktur pusat, sebab ini badan penting membuat keputusan. Apabila kelompongan itu berlaku, struktur itu terganggu, bermaksud presiden dan pimpinan yang ada memikul beban yang bertambah. Kalau dulu kita boleh agih-agihkan, sekarang nak agih apa? Yang boleh mengisi kekosongan itu salurannya cuma pemilihan. Baik, kita MPP berbincang perkara ini lama, beberapa pusingan mesyuarat MPP dan juga Biro Politik. Okey. Setelah kita mengambil kira semua pandangan, lumat kita bincang, kita hadam sehabis dalam, mengkaji pro and con, bersetuju tak bersetuju, dekatnya pilihan raya umum, pentingnya parti bergerak secara kompak dan intact ketika struktur kepimpinan itu ada vacuum, ada kekosongan. Jadi akhirnya MPP membuat satu keputusan, dan keputusan itu mengikat kita semua. Apa dia?
kita perlu segerakan untuk membolehkan struktur kepimpinan parti dilengkapkan. Makna presiden akan dibantu oleh timbalan, akan dibantu oleh naib-naib presiden, akan dibantu oleh struktur kepimpinan parti berikutnya untuk membawa parti ini mendepani pilihan raya. Jadi respon kepada soalan Azman tadi ialah, pertama, tempoh kita sebenarnya berakhir November tahun lepas. Kita sedang guna pakai klausa yang membolehkan kita lanjut tidak melebihi 18 bulan yang berakhir Mei 2023. Dalam tempoh lanjutan ini, kita boleh buat sekarang, kita boleh buat bulan depan, kita boleh tunggu sampai tahun depan. Jadi kalau tahun depan, kita pun tak tahu bila pilihan raya. Okey, jadi kita katakan bahawa kita nak isi sekarang. Kenapa nak isi sekarang? MPP bahas, bincang, kita berpendapat ada dua alasan yang kukuh, iaitu balik kepada asal mandat demokrasi anggota kepada pimpinan adalah 3 tahun. Kita menghormati mandat tersebut. Kita menghormati mandat itu walaupun sekarang ni tempoh sambungan. Yang kedua ialah kita nak mengisi kelompongan supaya kita berlaku adil, terutama kepada presiden dan seluruh barisan kepimpinan yang ada, mengisi untuk melengkapkan supaya kita boleh berganding bahu, bergerak sebagai satu pasukan untuk mempersiapkan diri menghadapi pilihan raya. Itu cerita sebenar di sebalik keputusan MPP untuk mengadakan pemilihan pada tahun ini. Baik, terima kasih Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jawapan yang cukup padat dan merungkai persoalan yang terkait kenapa keadilan ni buat sekarang kan. Sebab ialah orang berpendapat bahawa bila nak pilihan raya ni jangan ada berlaku pertembungan, namun keadilan mempunyai alasan yang kukuh untuk mengadakan pemilihan ini bertujuan untuk memperkuatkan keadilan. Itu kena ambil fokus utama anggota-anggota yang mendengar. Baik, Doktor Zaliha, pengerusi JPP. Keadilan merupakan pihak pertama, parti politik pertama di Malaysia yang mengadakan pemilihan secara dalam talian, malah boleh saya katakan secara hybrid. Maksudnya ada yang akan mengundi di pusat pengundian nanti. Betul. Dan anda boleh mengundi di mana-mana saja di dalam Malaysia. Itu ikut jawapan doktor tadilah. Di rumah, di kedai, di pejabat, pakar IT, pakar ekonomi, nelayan, semua anda boleh mengundi asalkan ada capaian internet. Itu paling penting. Jadi sekarang ini dengan cabaran keanggotaan anggota parti yang melebihi 1 juta orang, sudah pasti ini adalah cabaran untuk jadi yang pertama. Jadi kenapa JPP keadilan memilih sistem pengundian dalam talian? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah sistem ini boleh dipercayai? Silakan Dr. Zaliha. Terima kasih Saudara Azman, Datuk Seri. So sebenarnya saya nak menceritakan asal usul lah kenapa kita come out dengan keputusan Majlis Pimpinan mendatangkan keputusan untuk buat secara hybrid. Sebelum JPP dilantik, kita ada satu badan yang telah dibentuk yang diketuai oleh Dr. Lee Boon Chye, dinamakan Jawatankuasa Sistem Pemilihan. So Jawatankuasa Sistem Pemilihan ini telah dibentuk beberapa bulan sebelum saya dilantik pada 21 Januari yang lepas. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh Jawatankuasa ini adalah untuk melihat beberapa perkara yang berkait dengan sistem pemilihan sebelum ini, termasuklah zaman kita guna kertas lagi, sehinggalah yang terakhir kita guna secara e-voting, elektronik. Jadi dan dia juga melihat, Jawatankuasa ini juga melihat dari sudut perkara-perkara yang berkaitan, termasuklah kekecohan lah, termasuklah tentang anggota semua kita tengoklah. Orang selalu sebut keadilan ni kalau pemilihan dia tahun ke tahun tu makin ada kontroversi. Pesta demokrasi itu riuh rendah. Riuh rendah kan. Itulah keadilan. Jadi benda tu di table up kan, di layout kan, dan dilihat beberapa pendekatan lah yang terbaik untuk memastikan pemilihan kali ini adalah pemilihan yang terbaik mungkin, mengambil kira demokrasi dan mengambil kira apa yang telah kita putuskan dalam parti, iaitu satu anggota satu undi. Itu dikekalkan konsep itu. Jadi akhirnya Jawatankuasa ini telah membentangkan kepada Majlis Pimpinan Pusat untuk mengadakan satu sistem pemilihan yang
yang menggabungkan dua sistem pemilihan secara atas talian dan juga secara fizikal lah, secara fizikal maksudnya di pusat-pusat pemilihan. So ini secara ringkasnya latar belakang kenapa parti kali ini menggunakan sistem hybrid lah, ya. Tapi saya, Datuk Seri Azman, ya, sebenarnya hybrid ni saya lihat juga di peringkat pelaksanaannya, di mana kita pelaksanaannya yang ini juga telah diputuskan dalam MPP. Yang saya juga letakkan ini sebagai hybrid, iaitulah pemilihan itu akan berlaku di peringkat cabang dan juga akan ada pemilihan di Kongres nanti. Itu juga sistem hybrid yang kita gabungkan lah. Maksudnya saya yakin bahawa ini ada satu sistem yang sebenarnya membolehkan dan memudahkan dan memberi option kepada anggota kita untuk orang kata melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai anggota parti, iaitu setiap 3 tahun sekali membuat pemilihan lah kepada barisan kepimpinan yang mereka rasakan yang terbaik mungkin untuk membawa misi parti, membawa vision parti dan membawa polisi-polisi parti. Jadi dan saya rasakan ini tadi Azman kata sebenarnya bukan saja di Malaysia, bukan saja the first parti politik yang melaksanakan sistem begini khususnya atas talian, tapi saya juga yakin bahawa ini adalah yang pertama kali di Malaysia, di Nusantara. Kalau kita bacalah sejarah-sejarah pemilihan apa jugalah pemilihan ke ataupun apa orang kata sistem pilihan raya, kita tak jumpa lagi sistem macam ni. So I think we should be proud lah. Negara lain ada tak, Doktor? Saya baca ada, macam di Brazil ada buat juga, ya. Tapi maksudnya ini adalah satu perkara baru yang saya rasa kita menjadi pelopor dan kita harus bangga, Tok Sri, because we are the first parti and the first anggota lah, maksudnya anggota parti yang menggunakan sistem sebegini untuk mungkin masa depan lah dalam penggunaan secara digital dan sebagainya. Okey, Doktor, sejauh mana sistem ni selamat dari digodam, firewall dan sebagainya? Itu agak, itu soalan-soalan yang saya ingat banyak ada yang ditanya kat dalam ni. Betul. Memang soalan yang orang risau lah. So, bila online atas talian of course kan kita terdedah kepada banyak serangan-serangan seperti itu. Tapi insya-Allah saya yakin apabila parti meletakkan keputusan yang sebegini dan telah mengambil kira lah dari pelbagai aspek lah tentang perkara-perkara yang mungkin berlaku, yang boleh berlaku akibat dari penggunaan atas talian ni. Jadi kita sebenarnya of course ada, bila kita dah kata online mestilah kita ada vendor kita kan, ataupun ada mereka syarikat ataupun yang pihak ketiga. Pihak ketiga lah, pihak ketiga yang develop the system. So insyaAllah kita meletakkan syarat-syarat kita, meletakkan kehendak-kehendak kita, apa yang kita bimbangkan, apa yang kita mahukan yang terbaik daripada sistem ini, dan mereka mengambil kira. Dan perkara itu memang kita dan mereka mengambil kira dan benda-benda itu insya-Allah setakat ini yang mungkin saya boleh dedahkan ialah ada 2 jenis firewall yang kita gunakan di sini, dan juga kita juga bersedia dari sudut DDoS attack. Saya pun tak berapa faham serangan cyber lah maksudnya kan. So memang kita memastikan insya-Allah. Tapi of course sebaik mana pun sistem tu saya yakin akan ada kelemahannya. Sedangkan laman web kerajaan boleh digodam kan. Jadi tapi kita bersedia dari sudut yang terbaik mungkin. Jadi insya-Allah saya rasa anggota haruslah meletakkan keyakinan dengan sistem yang kita bina dan sistem yang of course yang saya sebut tadi pertama kalinya, dan kita perlu berbangga dan kita harus memberi sokongan yang sepenuhnya pada sistem ini. Kita juga audit dan seterusnya, Doktor. Ya, insya-Allah kita akan ada auditor juga yang akan melihat seluruh fasa-fasa proses pemilihan yang akan berlaku atas talian ini tadi. Baik, terima kasih Doktor penjelasan yang ringkas namun sangat jelas. Okay.